ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم أحينا بالإيمان وأسلنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan limpahnya kita diberi kesempatan oleh Allah SWT berada dalam bulan Ramadan tahun ini dan sama-sama kita kejar ibadah dengan Allah SWT, yang mana dalam bulan ini bulan yang penuh keistimewaan yang Allah SWT nak beri kepada kita dan digandakan pahala-pahala setiap apa yang kita lakukan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang bekerja pun pahala digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niat tu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila masuk saja bulan Ramadan, kita lihat masjid mula mengadakan ibadah tarawih dan kita pun mulalah mencari juadah untuk berbuka puasa. Tetapi yang perlu kita ingat, kita tidak mahu termasuk dalam golongan yang mana di akhir Ramadan kita tidak mendapat pengampunan Allah SWT. Ini yang paling kita takut. Sebab itu apabila datang Ramadan, Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Tabarani, an Ubadah bin Samit anna Rasulullah SAW, ini kata Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW telah bersabda, yauman wa hadara Ramadan atakum Ramadan syahrun barakah. Dan bila masuk aja bulan Ramadan, Rasulullah beritahu kepada sahabat, pada hari ini, hari yang bulan Ramadan, yang mana didatangkan kepada kamu dalam bulan ini penuh keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah nak beri berkat, dibuka pintu syurga, dirantainya semua syaitan, cuma kita je. Apabila syaitan dah tak ada, kita jadi hero ganti dia. Orang kata, Ustaz, kenapa bulan Ramadan maksiat masih ada sedangkan syaitan sudah dirantai? Memang syaitan dirantai, kita pula tak rantai nafsu kita yang telah ditarbiah oleh syaitan. Ini benda yang kita kena jaga. Di bulan yang penuh berkat, kita digalakkan. Bila sebut puasa, mesti ada baca Al-Quran. Ini sebab bulan ini bulan diturunkan Al-Quran. Semua kitab diturunkan pada bulan Ramadan. Bila kita baca Al-Quran, Allah SWT gandakan pahala di sisi Allah SWT. Jadi kita kena kejar kelebihan-kelebihan ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis ini, fihi khairun yaghshikum Allah fihi. Kata Nabi, dalam bulan ini Allah SWT nak beri, meliputi apa yang kamu buat, semua kebaikan-kebaikan yang akan dicatat oleh malaikat. Masya-Allah. Kita bercakap di pejabat, pahala. Bercakap benda baik, bercakap benda tak baik, tak ada pahala. Dia mengurangkan pahala yang mana Allah nak beri pada kita daripada pagi kita keluar rumah. Masya-Allah. Ambil susu kejap, kelebihan bersahur, kelebihan membuka puasa awal. Masya-Allah. Ini disuruh kita cari nak dapat kebaikan insya-Allah SWT. Kita kena lewat sahur. Lewat sahur paling afdal. Ni orang takut nak lewat sahur sebab di Malaysia ada imsak. Ada imsak tu. Imsak lampu kuning jangan berhenti. Dulu saya pun zaman kanak-kanak dulu imsak dah tak boleh makan. Rupanya imsak tu nak beritahu depan ni waktu yang paling hebat. Allah SWT nak beri ganjaran pahala. Jangan pula nak tengah kita imsak berhenti. Mana kita terus buat makan dan sampai bunyi azan. Bunyi azan subuh bila berhenti. Mana seminit dua nak berhenti. Mana waktu tu waktu kita berdoa minta kelebihan dengan Allah SWT. Jangan pula sebagaimana popular sekarang, dia kata sampai hajat dan solat kita makan lagi bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah kata melewat-lewatkan sahur bagus. Maka tersebar dalam website kita ni, dalam WhatsApp, hadis palsu pun tersebar. Hadis palsu kata kalau kita kena berhenti makan apabila bunyi hayya 'alas solah, tak boleh makan dah. Maka kena teruskan puasa. Masya-Allah, itu hadis palsu. Tolong kalau jumpa dalam internet, sebab benda itu telah dijelaskan oleh para ulama dan kitab Burhan wa Abatul, itu hadis palsu. Tidak ada nas Nabi kata kena hayya 'alas solah baru berhenti.
sahur kita tak. Maknanya bunyi azan Allahu Akbar. Dulu berhenti awal, sekarang tak berhenti lewat pula orang Melayu. Dulu berhenti masa imsak. Sepatutnya tak payah berhenti, boleh makan nak berhenti. Sekarang nak berhenti pula hayalah solat pula. Masya Allah. Ini kita kena cari semuanya sahih dalam kita nak beribadat kepada Allah SWT. Sebab Allah nak beri keberkatan. Sebab apa? Dalam bulan ini fatanazzalur rahmah. Allah turunkan rahmat kepada kita dalam bulan ini. Nak beri rahmat. Masya Allah. Bagaimana rahmat boleh dapat? Sebagaimana dinyatakan rahmat, kalau kita bekerja, naklah kamu bekerja dengan cara tenang. Jangan kamu bekerja dengan hati yang keras, dengan kasar. Nanti orang lari tak nak bekerja dengan kita. Mana bulan Ramadan ni hati lembut lah. Sebab Nabi kata bila kamu bekerja dengan lembut hati, maka rahmat akan ada dalam pejabat kita. Kalau organisasi ni di Matrik, akan ada rahmat kalau 3 benda jaga. Bercakap lemah lembut antara pegawai dengan sama, nak tegur pun dengan perhikmat, marah dengan kasih sayang. Marah bukan orang marah balik, sebalik. Itu yang saya mesyuarat itu dengan hasil kajian, kita lihat kenapa stres orang bekerja. Sepatutnya kegembiraan itu melahirkan kejayaan, bukan kejayaan lepas tu baru gembira. Tak ada, mana ada bekerja. Bos nak berjaya dulu, dia tekan orang-orang, tak ada. Bukan begitu. Rahmat akan hilang dalam organisasi. Maknanya dia kena jaga menggunakan tindakan yang bijak. Yang kedua ialah Nabi kata apa? Supaya rahmat Tuhan tak hilang, iaitu kamu wa'fu, saling memaafkan. Ini lebih utama. Nak ambil tindakan berbincang. Ini asyik hilang dia kan, duduk pukul 10 minum air. Ini tak ada lah. Kalau hari biasa kita kena panggil dia bincang. Awak dibayar gaji untuk menyelesaikan masalah, bukan datang kerja menambahkan masalah. Kan? Biar dia sedar. Bukan tu kita ni asyik nak tenih orang, bukan tenih orang, menyedarkan orang. Dan yang ketiga, hendaklah kamu sama-sama beristighfar. Mungkin sama-sama ada kesalahan. Wastaghfir lahum. Yang ni beristighfar, ni beristighfar, barulah rahmat tak hilang. Dan wasyawirhum, dan kamu bermesyuarat, berbincang dengan cara hikmah, barulah organisasi kita ada rahmat Allah SWT. Boleh, ni nak cari rahmat. Dan hati pula akan mati dalam bulan Ramadan sebab 3 benda. Kita ni nak cari rahmat, tapi tiba-tiba hati kita mati. Min kiswatul qalb, dijelaskan dalam hadis riwayat Jalami, antara 3 benda dicakap beritahu oleh Aisyah, iaitu hubbut ta'am, suka makan. Masya Allah. Nabi kata bulan Ramadan banyak beri orang makan, terbalik kita makan banyak. Betul tak? Pergi bazar Ramadan kita pula penuh, memboyok-boyok plastik kita ni. Nabi kata bulan Ramadan banyakkan beri orang makan untuk berbuka. Mana pahala digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para sahabat pun beramai-ramai bersedekah untuk orang nak berbuka. Tapi kita terbalik. Kita bukan sedekah orang berbuka, kita makan banyak. Beri makan banyak, kita makan banyak. Lepas tu kita banyak sedekah, moreh. Dia patut awal tu untuk orang nak berbuka, pahala besar. Ni lepas tarawih makan saja. Perut tak sempat rehat, makan. Lepas tu makan. Masya Allah. Antara hati kita boleh mati balik. Kita dah bulan Ramadan, hati nak segar dapat rahmat, tiba-tiba 3 benda ni kita buat. Hubbut ta'am, suka makan. Wa hubbun naum, suka tidur. Duduk jabat pun tidur juga. Apasal ngantuk? Dia mulai, padahal tengok bola World Cup, lagi alasan. Kan? Kerana World Cup. Dia kata ada seorang tadi jumpa saya, dah untung Ustaz World Cup bulan ni. Kenapa saya boleh bangun awal Ustaz? Pula. Itu kata staff saya lah. Dia kata boleh datang awal sebab ada World Cup. Kalau tak ada World Cup, lewat je datang kerja. Tak apalah, kerana World Cup. Dia kata bukan kerana Ramadan, kerana World Cup. Itu Masya Allah. Benda-benda begini kita kena jagalah dalam percakapan kita di bulan Ramadan. Kena jaga. Sebab sekarang jersey bola dah murah-murah. Nah, apa sebelum masuk Ramadan datang jual dekat Ustaz. Ustaz, belilah baju Spain, belilah baju Italy, belilah baju England, diskaun 90%. Awal-awal dia nak ke Ustaz tak tahu hal bola. Kata awak jangan jual kat saya, ini tim dah out kalah 2 bulan. Oh dia kata Ustaz tahu lah. Tahu dia kata tak payah, saya tak nak beli yang dah keluar. Masya Allah. Tapi nak ceritanya dalam bulan Ramadan tadi kena jaga, jangan kuat makan. Hubbut ta'am wa hubbu naum wa hubbur raha. Banyak rehat. Kenapa tak boleh kerja banyak? Ini bulan Ramadan, rehat. Hai, kita buat bulan Ramadan takkan orang berperang. 17 Ramadan, perang Badar.
baca sejarah bulan Ramadan, tapi masuk je bulan Ramadan semua letih. Masya Allah. Kena buat wacana, kena buat seminar. Ustaz, kenapa bulan Ramadan Ustaz buat seminar? Kami nak rehat. Tak ada, saya kata tak ada rehat. Bulan Ramadan lah bulan paling jihad. Kita latih datang kuasa buat seminar, datang baca Nafi Quran Ummah. Tak boleh. Tak ada cuti-cuti bulan Ramadan. Kerja je tak kerja. Ini bagi alasan. Bagi alasan tambah kerja lah. Maknanya bulan Ramadan kita kena jaga. Kenapa? Makan, tidur, banyak rehat menyebabkan inna ashiddatal sakaratil maut ala qadri ladzatid dunya. Bahawa payah orang tu nak mati nanti sakaratul maut berdasarkan kelazatan dunia yang kita nikmati. Maknanya makan banyak, nikmat dunia. Hari ni semalam berapa gelas air buka puasa. Lepas tu pergi tarawih tak dapat kenikmatan. Sebab apa tak dapat kenikmatan? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, banyak makan tidak dapat kelazatan beribadah. Betul tak? Confirm betul. Allahu Akbar. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey lagi. Masuk surah yang kedua. Alif Lam Mim. Okey lagi. Zalikal kitabul. Kelazatan beribadah sudah datang. Macam mana nak dapat rahmat Tuhan ni? Sebab tu ulama kata makan banyak hilang kelazatan ibadah. Orang lain dengar imam baca rasa sedap nak menangis, kita khusyuk betul sampai berbunyi Masya Allah. Hilang kelazatan ibadah Allah SWT. Dan orang yang banyak tidur hilang keberkatan umur. Memang hilang berkat umur dia. Tidur je. Bulan puasa, bulan tidur, start tidur bulan puasa sunat. Saya tak tahu hadis mana pula. Bulan puasa sunat tidur. Orang kata sunat tidur antara pukul 10 hingga pukul 12 tadi kan, pagi. Bukan 2 jam, 15 minit je. Tempoh dia 10 hingga 12. Ni nanti beritahu pada admin sebagai semua manusia. Jangan ambil nama saya tidur 2 jam sebab ustaz kata sunat. Bukan, sunat dia 15 minit je. Dia tiba 2 jam. Dia kata sebab nak ambil sunat 2 jam tu. Masya Allah. Sebanyak qadha bola semalam. Masya Allah. Semalam ada game kan? Belgium kan? Yes. Siang dari US. Dan antara lagi yang kita kerugian ialah bila kita pergi solat tarawih, kita tidak selesaikan tarawih bersama imam. Tak selesai tarawih dengan imam macam mana? Kita tak solat witir dengan imam. Mana dah cukup 8, kita pun bangun. Orang tanya mana? Wah, nak buat witir kat rumah ni. Padahal dah tengok kawan WhatsApp cerita sedap malam ni esok. Masya Allah. Kita kena selesaikan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dan hadis riwayat Tirmizi, orang yang solat tarawih selesaikan witir bersama imam. Kalau kita selesaikan witir bersama imam, dihadiahkan pada malam itu kutiba lahu qiyamul lail. Mana kita dapat pahala penuh qiyamul lail pada malam itu. Jadi kalau kita buat witir kat rumah tak selesaikan dengan imam, kita tak dapat pahala penuh qiyamul lail. Masya-Allah, itu beza. Jadi carilah surau. Macam mana dia orang malam ni fikir surau mana yang cepat habis. Boleh kalau surau tu buat 23 pun kita solatlah 8, tunggulah lepas tu. Kalau rasa penat berzikir-zikir ke kat luar minum air sikit, nak witir masuk balik lah. Janji selesaikan witir dengan imam. Kau tak insarafu ma'al imam. Mana kamu selesaikan dengan imam witir, kamu dihadiahkan pahala qiyamul lail. Masya Allah. Boleh? Dan digalakkan kita banyak berzikir dalam bulan Ramadan, baca Quran dan berzikir. Jadi waktu kita berselawat tu pastikan jangan bergegar. Boleh? Ni bila orang Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ni, apa ni? Bukan begitu. Perlahankan suara kan tu ayat Quran tu yang menegur sikap para sahabat pada bulan Ramadan, berzikir dengan kuat kan tu ayat Quran. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ada para apa kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi, bila umat hamba-hambaku memohon kepadaku,
sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Kemudian Rasulullah pun panggil sahabat. Rasulullah panggil sahabat, jangan berzikir dengan suara yang kuat, berzikir dengan perlahan. Sesungguhnya kita beriman dengan Tuhan yang tidak bergerak. Tuhan dengar. Sebut apa dalam hati dan Tuhan dengar. Tapi janganlah saya pun risau, bergegar, saya telinga pun. Kita jadi imam ni, Allah risau, Allahumma sallallahu kena pula dekat. Ya Allah, ini kena jaga. Sebab kita nak ibadah. Ibadah mesti ikut tata cara. Cara berzikir pun kena betul. Betul. Lepas tu dia pula ada tahlil pula. Ya Allah, baca pula senarai nama. Kita pun menunggu, ini upacara tarawih ke? Bukan, itu upacara orang Melayu. Kena pula bila nak baca nama. Salah lah nama lain. Oh, tahu dah tuan dia siapa. Bila tersalah baca, saya tunggu nak bagi tazkirah. Ya Allah, 5 minit senarai nama saja baca. Permintaan. Dia sebut ini permintaan yang memberi sumbangan untuk moral. Dibaca dan tahlil. Lepas tu tahlil dulu. Lepas isyak tu tahlil dulu. Kita nak tarawih dulu. Tarawih dulu ke tahlil dulu ni? Kita datang nak solat tarawih dulu lah. Nak tahlil lepas habis meeting nak tahlil. Ada orang nak tunggu. Dan nak tunggu balik kan? Masya Allah. Ini kita melambat. Asalnya semaya tarawih tu boleh sudah awal. Yang jadi lambat ni banyak make up. Tajak sana sikit, tajak sini sikit, tajak. Jadi panjang pula. Lepas tu datang pula yang bagi tazkirah 1 jam pula. Masya Allah. Dia 15 minit je, cukup lah. 15 minit atau 20 minit tazkirah. Itu waktu disenggang antara 4 rakaat. Sebelum 4 rakaat tu boleh, yang mana sahabat rehat waktu itu 15 minit saja. Kalau kita rehat sewaktu Ubay bin Ka'ab menjadi imam, seperempat tu Ubay rehat 15 minit. Yang mana dia orang balik makan kat rumah, lepas tu datang balik. Kita jangan balik ya. Saya tak berapa percaya. Balik tu tak datang. Rupanya balik dia tu landing juga kat rumah. Tarawih juga. Masya Allah. Nanti kena jagalah. Mana ini antara perkara yang menghalang kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. 3 benda tu kita kena jaga. Dan di bulan Ramadan Allah janji beri rahmat, bulan tu ada berkat dan wa tuhattu khataya. Dan Nabi sebutlah hadis, Allah janji nak ampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Ni tawaran hebat ni. Macam mana nak ampun dosa? Kan Nabi sebut masama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan wa ihtisaban, mengharapkan balasan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Qadhi di sini, kamu beribadat bukan berpandukan tradisi. Beribadat betul-betul kerana Allah SWT. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Dan Rasulullah sambung lagi, wa man qama Ramadan imanan, dan siapa datang menghidupkan Ramadan, itu datang solat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Masya Allah. Tawaran hebat. Datang solat tarawih dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, Allah ampunkan dosa-dosa kita lepas. Masya Allah, kita ni banyak dosa. Tak ada orang maksum. Dosa ada. Kadang-kadang kita tak sengaja, tersilap, semua ada dosa. Tetapi kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah nak ampunkan dosa kita. Masya Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis, yang mana sahabat bertanya dalam hadis riwayat Muslim. Sayyidina Umar bertanya pada sahabat, bagaimana nak minta pengampunan dosa dengan Allah SWT. Ini bulan Ramadan, Masya Allah. Qala Umar radhiyallahu anhu, man tahfazu hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fitnah. Umar bertanya, siapa dalam kalangan kita ni yang hafal hadis Nabi yang bicara tentang fitnah hidup kita? Kita semua ada cabaran hidup. Saya ada, semua sahabat-sahabat semua ada. Ujian macam mana? Qala Huzaifah, jawab Huzaifah, ana sami'tu yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnatul rajul fi ahlihi. Kena ingat, suami yang ada ujian dalam keluarga dia. Jadi suami, jadi ibu, ada ujian. Kadang-kadang suami tak dapat beri nafkah yang baik, tak cukup nak beri nafkah pada ahli keluarga. Fi ahlihi, tak dapat beri masa yang baik kepada anak-anaknya. Tak sempat nak hantar anak sekolah, suruh bas sekolah hantar. Tak sempat nak jaga anak dengan baik sebab bagi babysitter jaga. Tetapi kita nak tebus kesalahan kita itu, kelemahan kita itu ialah di bulan Ramadan ni. Wa malihi, dan kesilapan kita dalam harta. Salah menguruskan harta kita dulu, tersilap, terbeli nombor toto dulu kan. Masa tu tak tahu
tengok kawan beli juga. Tersalah harta kita diguna kepada jalan yang tak betul. Atau wajarihi, dengan jiran, kadang senyum, kadang tak senyum, kadang marah, kadang masam. Kadang-kadang tengok jiran, macam bagus kan? Kadang terlintas begitu. Maka apa perkara yang boleh menghapuskan dosa-dosa itu? Ialah tukaffiruha, semua kesilapan tadi, 3 benda tadi yang kita alami dalam diri kita. As-solat, kita solat dan banyak solat sunat, insya-Allah Allah SWT akan bantu kita di situ untuk mengampunkan kesalahan kita. Wasyam, dan kita berpuasa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana daripada tadi kita sahur sampai sekarang kita berzikir dan kita ingat adab wajib dalam bulan Ramadan. Adab wajib ada berapa bulan Ramadan? Ada berapa? Lama dah puasa ni. Dah bertahun-tahun, dah umur berapa dah kita ni? Berapa adab wajib dalam puasa? Cuma tengok saya ni. Saya tanya kamu, ada tanya saya ni. Sudah. Ada 5. Kena jaga adab wajib tu ada 5. Dalam bulan Ramadan ada 5. Kalau kita langgar adab wajib ini, maka kita hanya dapat lapar dan dahaga sahaja dalam bulan puasa. Puasa kita sah, cuma lapar dan dahaga. Jangan pula dia kata batal puasa, tak batal puasa ya. Sebagaimana popular dia kata batal puasa kau langgar 5 tak. Itu adab wajib yang pertama, iaitu istinabul akil. Jangan bercakap bohong. Masya-Allah. Jadi kalau orang jadi peguam ni masalah ni kat mahkamah. Tak boleh cakap bohong. Dia mengurangkan pahala puasa. Yang kedua, istinabu, minta jawab apa? Al-ghaibah, tidak boleh mengumpat. Masya-Allah, jaga. Sebab ini boleh mengurangkan pahala puasa. Itu adab wajib. Asal jumpa mengumpat, asal mengumpat jumpa. Itu masalah kita. Ini tengah-tengah seronok, cerita banyak. Masya-Allah. Ni yang petang ni, berapa pukul 7 nak buka puasa jadi masalah sekarang. Dia nak buka puasa ke nak tengok cerita tu? Cerita apa tu? Popular sekarang. Dan sebab saya pergi siang langsung tanya nak ustaz ni, tengok poster dia banyak tu. Kerana belajar apa? Masya-Allah. Dia kata tengah talk. Masya-Allah. Jadi kita pun berbelah bagi. Sebab dia pukul 7 nak baca Quran ke nak tengok itu. Dan dekat nak berbuka ni waktu yang paling afdal nak mohon doa pada Allah Taala. Ini cerita dengan sedap ni, dah dekat nak habis dah. Masya-Allah. Kau tanya ni mesti boleh jawab ni. Semalam episod cerita apa? Mesti boleh cerita. Maknanya ni kita kena jaga dalam bulan Ramadan. Dan kita ada wajib tadi, yang kedua tadi ghaibah, yang ketiga istinabu an-namimah. Jadilah kamu daripada membuat fitnah. Ini benda-benda ada wajib dalam bulan Ramadan. Dan yang keempat, istinabu al-ghisyu fi jami' muamalat was-sina'ah. Jadilah kamu daripada menipu dalam perniagaan dan sina'ah, produk-produk yang kamu jual tu jangan bohong. Ini beli jual apa? Ni bagus ni. Kita pergi bazar Ramadan ni bagus ni. Ni boleh buat kita makan sikit kenyang ni, bertenaga. Tonik ni bagus, padahal tak ada pun. Kita bohong sebab kita nak niaga. Ini boleh mengurangkan pahala puasa. Dan yang kelima, ada wajib dalam Ramadan istinabu syahadatuz zur. Tidak boleh menjadi saksi palsu. Dan siapa yang kekal dalam perbuatan ini, masya-Allah, jangan. Kalau kita kekal dengan perbuatan ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man lam yada'a qaulaz zur wal 'amalu bih. Siapa yang tidak tinggal 5 perbuatan itu masih buat dalam bulan Ramadan, falaisa lillah azza wa jalla hajatun an yada'a ta'ama wa syarab. Sesungguhnya Allah SWT tak berhajat pun nak beri balasan pahala kepada orang ni, melainkan dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja di bulan Ramadan. Jadi, siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan tahu batas-batas dia, dia jaga semua batas ni. Dan orang cakap benda tak baik pun, inni sha'im. Orang cakap begini, inni sha'im. Jaga kita ni, jaga batas-batasnya. Wa yahfazahu mimma kana yanbaghi lahu an yahtafizu fi. Dan kita menjaga semua benda yang baik dalam bulan Ramadan, fihi kaffara ma qablahu, yang mana Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa kita. Masya-Allah. Mana kita jaga je, jaga bercakap, jaga ni, Tuhan ampun dosa. Masya-Allah. Ini janji Allah SWT kepada orang yang
jaga dalam bulan Ramadan. Dia tahu batas-batas dia. Kalau kawan datang nak cerita, semalam kan ada ni, ini so'im. Alah, dengarlah sikit je, ini so'im. Alah, 2-3 patah je, kita bersambut. Tak payahlah, jangan tanya, ini so'im. Benda-benda yang nak kait dengan orang, tak payah. Warafasa, atau orang marah kita, marah tak macam-macam, kita diam. Ini kita nak dapat kelebihan di sisi Allah SWT. Dan yang sunnya kata Rasulullah, dihapuskan dosa, wa yustajabu fihi du'a, dan Allah nak menerima doa kita pada bulan Ramadan, nak kabulkan permintaan kita. Masya Allah. Waktu kita berdoa, ya Allah, doa-doa, lepas Ramadan tak ada juga, tak dapat lah. Bukan Tuhan tak nak bagi. Kalau kita lihat dalam satu hadis dijelaskan Rasulullah SAW, yang kita doa itu tak pandai berjalan, kadang-kadang kata Nabi, Allah tak nak bagi lagi, Allah takut dia beri jadi riak. Tahu terus dia kabur, tengok masih mulut air. Jadi Allah pun tangguh, tak bersih lagi kat dalam ni. Yang kedua, sebab apa? Kadang-kadang dia berdoa tak nak sakit, tetapi Allah beri sakit. Dia pun kata pelik, aku doa bulan puasa jangan kena penyakit, tiba-tiba Tuhan bagi kena penyakit. Tuhan bagi itu sebab apa? Kata Rasulullah, untuk menyedarkan kita. Kalau tak beri kena sakit, dia pun sombong juga. Tengok doa aku Tuhan terima. Nak bersih hati dia, jangan dia nak pergi kepada keikhlasan. Ini kena ikhlas. Yang ketiga, ada orang tu dia Tuhan bagi dia sakit, dia doa nak sembuh, Tuhan bagi sakit. Sebab dengan sakit tu menyebabkan dia sedar insaf pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beberapa perkara yang berkaitan dengan doa. Kita berdoa dan waktu yang mustajab dekat nak berbuka puasa, dan waktu mustajab waktu kita bangun malam, dan dekat nak bersahur. Itu waktu yang paling mustajab doa kita dalam bulan Ramadan. InsyaAllah Allah SWT nak beri pengampunan kepada kita. Allah turun ke langit dunia nak beri pengampunan kepada hamba-hambanya. Jadi kejarlah sepanjang Ramadan ini, kita kejar untuk dapat kelebihan di sisi Allah SWT. Dan jangan malam ni harap-harap dah nekat ni pergi tarawih malam ni semangat. Jangan jadi angguk saja. Kita cuba kawal mata kita supaya, wahai mata, janganlah engkau pejam sebab tu imam sedang membaca surah-surah ni. Maksudnya kita jaga di situ. Dan jangan kita terikut dengan budaya orang Melayu, iaitu bila orang solat tarawih dia duduk kat belakang, ni apa? Kodok solat yang lepas-lepas. Dia kata orang suruh kodok bulan Ramadan. Itu tak ada hadisnya. Jangan buat macam orang Melayu lah. Kita tumpukan solat tarawih. Dan tolong jangan bergaduh. Tahun ni saya rasa tak bergaduh dah. Bilangan 8-20 janji solat. Janji solat. Bak niat pun tak bergaduh dah. Dah belajar dah banyak ni. Dari tu Ustaz Soki pun dah terang dah. Dalam tanya Ustaz itu, bak niat tak bergaduh dah kot. Takut bergaduh lagi. Bangun pagi dah tanya, semalam niat tak? You niat tak? Ayah saya niat tak? Hari tambah dah jadi masalah tak? Niat ke tak niat? Duduk gaduh pasal niat. Lepas tu tanya kawan apa ni? Tak, ini jelas. Kata para ulama, bila perbuatan dah lakukan sahur, maka dah kira niat. Kita dah sahur, kita keluar malam pukul 12, esok nak puasa terlupa beli lauk, pergi keluar pukul 12 malam beli. Orang tanya pergi mana? Beli sardin, nak masak sardin esok, tak apalah. Itu dah kira niat lah tu. Boleh. Dia berkait dengan al-azmu wal qasad. Dan bila kamu berazam dan qasad perbuatan, maka dah dikira. Ni tak pasal-pasal. Bangun pagi tanya pula anak, semalam niat tak? Niat. Lepas tu kita pula sudah solat tarawih pula. Bila aku pegang nawaitu sauman. Dah jadi budaya, banyak betul seremoni yang ditambah. Jadi masalah tu yang lambat sudah solat tarawih. Ada-ada je, dia makin lama nak tambah itu, tambah ini. Penambahbaikan itu ada saja. Masya Allah, daripada zaman Nabi tak ada penambahbaikan. Sampai dekat kita penambahbaikan tu makin ada. Sebab apa? Kena faham takrif niat tu. An-niat hiya al-azmu wal qasdu wa mahalluha al-qalb. Niat ialah bila kamu berazam dan berpuasa, tempatnya dalam hati. La ta'alaq bil lisan, tidak ada kaitan dengan lidah. Lafaz tu supaya untuk yakin je. Tapi dia bermula dalam pergerakan dalam hati kita. Dan dia jalan. Dah bangun sahur dah makan. Kenapa sahur? Dia mana puasa?
Ke saya saja bangun sahur, saya saja ya bangun sahur saja. Mesti bangun sahur nak berpuasa. Ini kena jelas di sini. Dan apa lagi disebut sini? Fa yazullah tanafusakum wa yubahi bikum malaikatu para Allah min anfusikum khairan. Jadi Allah pada hari itu nak lihat siapa sepanjang Ramadan. Allah nak lihat siapa yang paling rajin berlumba-lumba nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berlumba-lumba masa tahlil tu. Ni laju, saya pun risau ada gear. Gear 1, gear 2, gear 3. Imam pula afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Okey lagi. Dia pun mula la ilaha illallah. Lepas tu dia pun masuk yang ke-33 nak pergi tukar 34. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian sampai pula nak tukar pula nak masuk yang seterusnya. Makin laju. La ilaha illallah. Ambil. Masya-Allah. Nabi kata kosong. Bukan suruh berlumba dan tu zikir kena tenang, khufiyah, tadarruk wa khufiyah, rendah diri dan suara yang rendah. Ni jadi masya-Allah. Pada imam dekat depan cuy imam. Tenang. Slow and steady, tak slow tak jadi imam. Imam perlahan. La ilaha illallah. Biasalah. Ini saya pun risau, saya pun terkejar-kejar. La ilaha illallah kita ya Allah. Berarti ada yang tukar mencelah pula. Allah. Mencelah. Tak boleh. Dijelaskan oleh para ulama dan kita Al-Burhan wa Abatil, mencelah begitu berdosa. Kita tak sempat nafas, la ilaha tak sempat nak sebut Allah tu kena sebut sambung, kena ada depan tu ya Allah. Boleh kena ada ya Allah, tapi tak boleh ya Allah, tak boleh. Ya Allah. Ini jangan ada Allah mencelah, itu tak boleh. Itu tidak betul tata cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh barulah mereka wayubahi kata Rasulullah wayubahi bikum malaikah. Para mereka gembira, bangga tengok orang yang beribadat betul-betul pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan gembira tengok orang tidur, gembira tengok orang yang rajin baca Quran, bertadarus, baca 5 ayat ke 10 ayat sehari, tengok makna. Dan saya tak boleh baca laju Ustaz, mengangkat-angkat tak apa baca. Nabi kata setiap kali mengangkat digandakan pahala. Tersekat-sekat dah jadi macam rapper. Maksudnya tambah pahala sebab nak belajar, nak cari ilmu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh insya-Allah. Allah SWT dalam surah Kahfi ayat 13-14. Qul hal unabbiukum. Maknanya Allah tegur sini bil akhsarina a'malan allazi dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna sun'a. Mana katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepada kamu akan orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya. Maknanya kita beramal tapi rugi, buat ibadat tapi rugi. Sebab apa? Tarawih, tidur. Mana kita rugilah. Ya aku solat tarawih. 29 malam cukup Ramadan. Tapi Allahu Akbar. 5 rukuk pun sudah Allahu Akbar rukuk juga. Jadi macam mana kita nak dapat rahmat Allah SWT? Kita kata, ya aku sepanjang lama dah puasa dah Ramadan. Jadi ini Allah tegur, allazi dalla sa'yuhu fil hayatid dunya, iaitu orang yang telah sia-siakan amal usahanya dalam kehidupan dunia ini. Sia-sia amal kehidupannya dalam dunia sebab dia berpuasa, dia tak faham dalam hal kita beribadat. Tak kira lah, lepas puasa pun kena faham tata cara kita beribadat. Ni puasa, solat tak. As-saum la yusalli. Dia puasa tapi tak solat, kosong. Lepas tu dia kata, kalau begitu baik saya tak payah puasa, kena ganti pula puasa. Maknanya perbuatan kita itu kosong di sisi Allah SWT. Dan juga puasa mutabarrijah. Puasa orang yang tacak merah. Lepas tu dia sini colour sama dengan colour baju. Bulan Ramadan tu jaga ni kesan pada ibadat kita, mutabarrijah. Dan pakaian kita. Saya dah tutup Ustaz. Betul tutup. 3 tempat ketat. Syarat dinyatakan kita halal wal haram. Pakaian kalau 3 tempat ni ketat, dia tak menutup aurat. Walaupun kita tutup pakai jubah ke pakai baju kurung ke, itu kawasan dada, kawasan paha, kawasan pinggul. 3 ni ketat. Lepas ni telefon tukang jahit. Hello, tolong ya, I dah dengar kuliah hari ni.
Ustaz kata 3 tempat tu jangan ketatkan. Nanti 1 Syawal I tak dapat pengampunan Tuhan. Betul tak? Ini kena jagalah. Itu di Mutabarijah mana kita menjaga bazar Ramadan, menjaga untuk orang berbuka tetapi tak tutup aurat, maka dosa tu berjalan. Macam mana kita dapat rahmat Allah SWT? Kita mencari rahmat, kita mencari pengampunan Allah SWT, yang mana kata Allah SWT, dia rugi di atas dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinu sun'a. Mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Seolah kita rasa, betul apa salahnya? Tak kacau orang. Memang dia tak kacau orang, tapi you kacau Allah SWT. Allah kata dia wajib menutup. Dia kata itu yang tutup tu cakap si mengumpat orang. Itu masalah dia, dosa dia mengumpat. Dia tetap tutup orang, itu pahala dapat. Yang kita, I tak mengumpat orang, betul tak mengumpat orang, you buka orang. Sama juga. 2 kali 5 juga. Ini kena jaga. Ini pahala kita akan rugi ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena jagalah sepanjang Ramadan supaya kita tidak rugi. Sebagaimana katanya para sahabat, katanya Ibnu Mas'ud dalam riwayat Sunan Ad-Darimi, wa kam min maridin li khair la yusibahu. Katanya Ibnu Mas'ud, berapa ramai orang yang inginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Sebab apa? Kita langgar benda-benda tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian Rasulullah tutup dalam hadis ni, kata Rasulullah, fa inna saqiya man harama fihi rahmatillah azza wa jalla. Dan cukup rugi umat aku yang mana Allah SWT haramkan dia mendapat rahmat Allah SWT sepanjang Ramadan. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak biar masuk 1 Syawal kita antara orang yang dapat rahmat dan orang yang mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita kejar kelebihan ibadat dalam bulan puasa ni. Walaupun boleh baca sikit Quran tak apa, janji kita baca. Ni jangan pula tak nak baca lah ustaz sebab saya tak pandai baca. Jangan baca. Kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insya-Allah. Jadi sebelum saya berhenti ada soalan tu. Ustaz. Ada satu kekeliruan di kalangan jemaah yang hadir. Keliruan saya ke? Bukan di kuliah yang lepas-lepas lah. Kalau keliru kena dengar lagu nasihat. Yang mana terdapat satu penerangan yang mengatakan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hanbali ketika rukuk dan sujud hanya membaca Subhana Rabbiyal Azim dan yang seterusnya Subhana Rabbiyal A'la. Tiada penambahan perkataan wa bihamdi, dan dalam hadis tidak jumpa perkataan wa bihamdi. Sekiranya ada, itu unsur Syiah. Adakah dakwaan ini satu dakwaan yang kuat, kukuh dengan dalil-dalil? Mohon pencerahan daripada Ustaz untuk jemaah-jemaah surau yang hadir beberapa hari yang nak cerah macam mana? Anak bulan tak nampak ni tak cerah. Okeylah, berkaitan isu kalau tentang bacaan dalam solat ni Subhanallah bihamdi atau Subhanallah bihamdi, ini ada persisihan dalam kalangan ulama tentang masalah ini. Kalau kita lihat hadis yang menjelaskan membaca Subhanallah wa bihamdi atau Subhanallah azim bihamdi itu tahap hadis itu dalam keadaan kalau ikut perbincangan para ulama dia hadis yang dhaif. Tapi tidak bermasalah kita beramal. Mungkin yang kata Syiah tu saya tak tahu, mungkin saya kurang dudukan di situ. Yang setakat yang saya ada maklumat saya itu hadis yang Subhanallah bihamdi, Subhanallah azim bihamdi itu hadis dhaif, tapi ulama tidak sampai bergaduh sangatlah dalam hal ini. Itu antara khilaf benda yang tidak besar sangat, itu bacaan dalam solat. Dan hadis yang meriwayatkan Subhanallah Subhanallah azim itu hadis yang sahih, mana tidak ada penambahan di belakang itu. Tapi baca mana-mana pun sah solat, tapi jangan bergaduhlah. Alasan para ulama juga menjelaskan kenapa dibaca, Rasulullah baca Subhanallah dan Subhanallah azim, iaitu sebab ayat Quran pun turun Sabbihisma rabbika a'la. Dia ada berkaitan dengan bacaan dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbika a'la. Jadi disitulah diletakkan kaedah Subhana rabbiyal a'la. Itu berdasarkan pandangan dalam pembahasan para ulama lah.
Boleh ke? Kau kena jelaskan lagi. Ha? Okey, dalam kes begini kita tak perlu bergaduhlah sama kita. Kerana tak boleh. Nanti saya pun syiah juga kot. Sebab saya zaman budak ni baca juga Subhanallah azim wa bihamdi subhanallah ala ghamdi. Masa belajar juga tak tahu. Bila kita dah masuk peringkat tinggi, bila kita bertalaki dengan syekh, kita belajar sanad, kita tengok ni, baru kita tengok rupanya yang Subhanallah ala wa bihamdi itu hadis yang sahih. Subhanallah ala hadis yang sahih. Maknanya, tapi dari segi perbincangan para ulama fiqh setengahnya yang tidak terlampau rigid, mengatakan jangan jadikan ini sebagai isu untuk persisihan sesama kita. Yang penting orang tu solat. Kalau kita rasa bila bertemu dengan yang sahih hadis, mungkin kita nak amal yang lebih baik. Itu pula lah, mana kalau kita rasa nak baca Subhanallah azim, kita mengamalkan daripada hadis yang sahih. Begitu juga dengan doa kita buka puasa. Kan ulama pun tak bergaduh, cuma ulama kata lebih baik kita baca doa yang riwayat hadis yang sahih. Kalau hadis yang doa Allah malaka sumtu wa bika amantu, betul. Itu saya tak baca itu. Saya baca yang riwayat hadis sahih, iaitu zahabaz zama'u wa talatil aruq wa sabatal ajri insyaallah. Itu hadis sahih yang Nabi baca doa berbuka puasa. Itu riwayat sahih, Nabi baca begitu. Riwayat yang doa Allah malaka sumtu wa bika amantu, itu boleh tengok dalam internet. Tapi tak salah kata para ulama. Kalau kita tengok perbahasan para ulama dalam kitab fiqh, dia kata kita baca hadis yang sahih dulu, zahabaz zama'at wa batalatil aruq wa sabbatil ajru insyaallah. Kemudian kita sambung doa Allah malaka sumtu wa bika. Mana boleh, tak salah. Mana jangan kita bergaduhlah benda tu. Jadi nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita saya dah baca lain kanan dulu, saya terlibat dalam jabatan kuasa. Tak ada masalah. Soalan dia tanya ni, kenapa boleh timbul kita belajar yang doa dulu kat sekolah. Okey, jadi kita bermula tahun 2000 masa saya jabatan kuasa penyemakan buku teks. Bermula tahun 2000 kita dah mula buat penambahbaikan, iaitu guru yang nak menulis dalam buku teks kita interview. Kita tengok, kita tapis. Sebab sewaktu tahun 99 saya buat penyemakan, saya jumpa dalam buku teks tingkatan 2. Pada waktu tingkatan 2 ada hadis bab Syiah terlepas, ada hadis tak sahih terlepas. Jadi sebab itu saya buat laporan, kita berbincang dalam jabatan kuasa, kita tubuhkan panel penapis. Sekarang buku teks sekolah anak-anak kita, alhamdulillah semuanya hadis sahih. Mana yang kita baca sekarang, anak kita belajar daripada darjah 1 sekarang semua hadis yang sahih. Dulu pernah timbul isu, tapi orang awam tak tahu sama kita lah bergaduh. Jadi masa saya datang kuasa tu kita putuskan tolong pastikan semua hadis dimasukkan dalam buku teks hadis sahih. Maka kita tubuh jabatan kuasa untuk menyemak. Jadi guru yang menulis buku teks tu dia kena bentang. Dia bentang, jadi kita akan tanya waktu dia buat persembahan, okey, ni ambil kat mana, ni ambil kat mana, ambil kat mana. Dia kata okey, ambil dalam buku ni, ambil dalam buku ni. Okey, kitab ni semua di mana? Jadi masa tu guru jadi tension. Dia kata kenapa tekan kami? Tak, I tak tekan you, I nak suruh you cari betul-betul sahih masuk dalam ni. Kalau saya cari, maknanya ni buku saya lah, sebab saya penyemak. Jadi kita pun letaklah dia dalam hotel. Jadi guru-guru pun tidurlah bawah meja dekat bilik bengkel hotel. Janji pagi esok saya kata nak tengok siap. Bukan nak dera, tapi nak suruh rajin buka kitab. Dan bila dia buka kitab, maka dapat hadiah yang sahih. Jadi yang sebenarnya yang kita tengah buat sekarang ni, insya-Allah doakan buku kafar. Jadi bulan lepas saya mesyuarat dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi sebagai panel dalam tu kita semak dan kita ketemui dalam buku kafar tu ada beberapa hadis-hadis yang perlu penambahbaikan. Jadi kita cadangkan untuk tahun depan anak-anak sekolah bawah wilayah persekutuan, ini sekolah kafar bawah wilayah persekutuan, lalu kita cuba wilayah dulu, mereka akan belajar subjek hadis. Rupanya sekolah kafar selama ni tidak ada buku hadis. Anak kita belajar tauhid, fiqh, tafsir, tapi hadis tak belajar. Sekolah kafar darjah 1 sampai darjah 6.
Jadi kita buat penambahbaikan di menteri dah dulu rasa, menteri dah umumkan dalam radio ni. InsyaAllah bermula tahun depan pelajar Darjah 1 sekolah kafah bawah wilayah Persekutuan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, mereka akan belajar hadis. Dan anak-anak ini kena ingat hadis 78 hadis. Sampai Darjah 6 dia kena ingat 78 hadis. Hadis-hadis yang pendek, dan kita skupkan hanya untuk dia hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan muttafaqun alaih. Hadis-hadis tak sahih kita buangkan. Yang hadis yang lemah ke kita buangkan, supaya kita nak ubah generasi. Kita dulu terpas, jangan salahkan orang lama, mungkin kurang penapisan. Sekarang kita ada penapisan, insya-Allah. Dulu air pun tak tapis, sekarang air pun nak tapis, orang pun dikawin. Dan tapis nak yang bersih. Jadi ilmu pun saya kata, dia waktu kita mesyuarat dengan Beliau Maha Mulia, kita kata perlu ditapis juga. Perlu ditapis juga benda-benda ni supaya sampai ke sekolah yang bersih-bersih. Jadi insya-Allah, jadi perkara itu dah dilaksanakan insya-Allah. Sebab itu dibuat KSSR walaupun dimarah, tetapi tujuan kita ialah sebab itu dalam KSSR Darjah 1 sampai Darjah 6 ada dalam dia punya dokumen standard guru yang mengajar di sekolah, dimasukkan di situ ialah mendidik anak-anak memahami hadis. Kata berpunca, kerana punca kelemahan di sini yang lainnya banyak inti hadis, sebab tak kenal hadis, tak kenal tokoh hadis, tak kenal pengarahan hadis. Jadi alhamdulillah. Jadi insya-Allah jangan salahkan orang lama, mungkin terlepas pandang. Jadi yang baru datang ni ialah memang kena marah dalam masyarakat. Yang baru ni asyik komen je, bukan komen, penambahbaikan. Bukan penambahbaikan dalam surat tarawih, penambahbaikan dalam silibus kita insya-Allah. Doakan saya dan ajak kuasa yang kedua akan masyarakat, kita akan berikan buku khas. Maknanya anak-anak kita lepas ni sampai di Jannah dia ingat 78 hadis. Kerana kalau dia sebut hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman, kebersihan separuh daripada iman. Hadis riwayat Muslim nombor 225. Tu anak kita kena hafal begitu. Ada dia pendek, dia kena siap nombor. Nanti dia tanya bapak dia balik, ayah ni nombor berapa hadis ni? Ayah sudah. Sebab tu nak jawab dalam exam. Dia kena ingat satu sanad, paling kurang Habib Hurairah, An Abi Hurairah atau An Ibn Abbas, dia kena ada kat depan tu baru qala Rasulullah. Dulu kita diajar sebut terus sebut hadis. Tak, kita dah ubah paling kurang satu, dan hadis tak boleh hadis panjang, kita bagi hadis yang pendek. Macam bab kebersihan lah. Kita dah popular an-nazafatu minal iman. Jadi kita pun buanglah dalam buku kafah tu, kita kata tolong buang hadis ni hadis tak sahih. Masukkan hadis Sahih Bukhari, at-tuhur syatrul iman, kebersihan separuh daripada iman. Makna sama tapi kita nak masukkan yang sahih. Boleh. Dalam macam dalam buku sirah lah, kita pun suruh buang dalam buku sirah untuk kafah, buang yang Nabi kata ummati, ummati, ummati. Kita pun tukar ganti as-solat, as-solat, as-solat. Waktu Nabi nak mati, waktu Nabi nak wafat kan, penambahbaikan insya-Allah. Jadi anak-anak kita insya-Allah peringkat depan ni kita doakan yang terbaik untuk mereka belajar. Sebab tu dalam silibus SPM pun, dan silibus SPM pun sekarang dalam SPM dia orang dah belajar tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat pun dah dimasukkan dalam SPM. Jadi alhamdulillah, mana peringkat kita tingkatkan ilmu anak-anak kita. Boleh insya-Allah. Dulu kita hanya belajar sifat 20 saja, sifat 20 diletak untuk sekolah rendah. Kemudian dipindah ke sekolah menengah tu, kata 4-5 dia orang kena belajar tauhid 3 tauhid besar itu. Jadi itu telah dijadikan kurikulum oleh Kementerian Pendidikan kita, masya-Allah. Boleh. Jangan marahlah yang dulu kita pun kena belajar. Saya dulu pun sama. Tekong juga. Setiap kali masuk bulan Ramadan saya pun baca. Malam pertama kita dapat ini. Dulu kan kita jadi gila juga kat surau masa sekolah. Malam kedua kita dapat ini. Lepas tu kita pun tahu rupanya Tehran yang punya. Kan mana ada baca kan? Kita dah buat dalam TV dah tak sebut. Dalam radio pun dah tak ada sebut. Mana berperingkat insya-Allah. Mana kita mendidik insya-Allah. Boleh. Jadi saya rasa sampai dahulu saya sudahi Nabi dan tauhid kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.